Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini kita sambung lagi pembelajaran kita untuk fizik tingkatan 5 bab 2 kita akan sambung dengan tajuk prinsip Pascal. Okey, hari ini kita akan pergi dengan sangat laju insya-Allah. So, prinsip Pascal ni dia sebenarnya melibatkan tekanan yang kita dah belajar. Yang ni kamu dah pun belajar masa tingkatan 2 itu, iaitu daya per unit luas. Okey. Dan kita dah pun belajar berkenaan dengan pressure in liquid ataupun tekanan dalam cair, yang mana kita dah dapat formula dia P sama rho G H. Okay, ini kita dah bincangkan sebelum ni. Jadi hari ni kita nak tengok satu lagi konsep ataupun prinsip yang mana dinamakan sebagai prinsip Pascal. Ini di sini dia ada bagi contoh berkenaan dengan satu mesin nak mengekstrak santan kelapa menggunakan konsep hidrolik. Jadi hidrolik ni yang kita nak bincang hari ni. Okey, kita terus pergi kepada satu aktiviti yang ada kat sini ni, aktiviti 2.6, iaitu menggunakan omboh Pascal. Okey, yang ni mungkin ada dekat makmal sekolah kamu. Jadi kita masukkan air dalam omboh Pascal ni, lepas tu kita tolak piston ni. Apa yang berlaku adalah bila kita tekan saja, maka air akan keluar ke semua arah ni. Kalau kita ada lubang kat sini, dia akan keluar sini. Sini dia akan keluar, semua akan keluar. Kenapa dia boleh keluar? Ini disebabkan tekanan. Bila kita tekan omboh, air ataupun bernalai yang ada di dalam ni dia akan ditekan secara seragam. Okey, bila tadi kita tekan omboh, maka tekanan itu akan diberikan kepada bernalai dan menyebabkan dia ditekan keluar daripada semua arah yang ada di omboh Pascal ni. Sebab tu cara definisinya, prinsip Pascal ni dia sebut apa? Dia menyatakan bahawa tekanan yang dikenakan ke atas bendalai tertutup, dia mesti sebut closed system, sistem itu dipindahkan. Ini yang penting ni, dipindahkan secara seragam ke semua arah dalam bendalai itu. Dia akan pindahkan secara seragam. Maksudnya semua ni yang kita tengok tadi, dia dipindahkan ke semua arah. Dikeluarkan sebab tekanan yang diberikan akan memberikan tekanan ke semua dinding dalam, dan juga bila ada je lubang, bermaksud air itu akan keluar melalui lubang tersebut. Semua pada arah yang berlainan, bermaksud setiap dinding itu diberi tekanan oleh bendalai yang ada di dalam tu. Okay, jadi yang inilah yang menghasilkan prinsip Pascal, yang mana prinsip Pascal ni kita aplikasikan di dalam satu sistem, iaitu sistem hidrolik. Kamu pernah dengar ni. Okay, sistem hidrolik ni contohnya macam brake. Okay, brake kenderaan. Lepas tu kita ada jack hidrolik. Pernah dengar kan? Kita ada, macam kamu bayangkan, kamu tekan jack untuk mengangkat sebuah kereta. Kereta tu 1000-2000 kg. Kamu dengan daya yang tak berapa, tapi boleh menyebabkan kereta tu terangkat. Lori pun boleh terangkat, bayangkan. Sebab konsep yang dinyatakan oleh prinsip Pascal ni, dia telah membolehkan satu daya yang kecil untuk menghasilkan daya yang besar di satu omboh yang dia ada dua omboh, nanti kita akan tengok. So dia still menggunakan formula tekanan yang kita dah belajar itu, daya per unit luas itu, dan dipindahkan secara seragam. Okey, ini ada satu aktiviti yang mudah dia bagi, kita boleh buat kat sekolah. Kita ada dua omboh, satu omboh kecil, satu omboh besar. Omboh kecil kat sini, omboh besar kat sini. Bila mana kita tekan omboh kecil ini, semua cair yang ada dalam ni dia akan dipindahkan melalui tube ini. Okay, dan dipindahkan masuk ke dalam omboh yang besar. Alright. Jadi bila kita letak sini, sini akan naik. Perbezaan dia di sini adalah saiz omboh ataupun luas permukaan omboh ni. Nak lebih jelas lagi, yang ni kamu mungkin boleh buat di sekolah. Kita akan nampak, cikgu akan sentuh yang tu. Kita pergi terus kepada konsep yang digunakan yang lebih jelas ni, yang mana bila kita kenakan tekanan itu, dia akan pindahkan macam ni. Satu konsep yang sangat penting bagi benda prinsip Pascal ni, dia adalah tekanan di omboh 1 adalah sama dengan tekanan di omboh 2. Ini sangat penting. Jangan kamu salah konsep ini. Okey, konsep ni dia menyatakan apa? Omboh di piston 1 itu, tekanan di omboh 1 adalah sama dengan tekanan di omboh 2. Okey, ataupun piston yang nombor 2 tu. Sekarang ni kita ada formula dia untuk tekanan adalah F per A. Maka di sini juga akan menghasilkan F per A.
Okey, inilah formula bagi prinsip Pascal. Okey, F1 over A1 sama dengan F2 bagikan dengan A2. Alright, kalau kamu boleh dapat yang ni, insyaAllah mudah untuk kamu untuk buat calculation. Tapi konsep tetap kekal sama, iaitu tekanan di piston 1 ini, omboh input kita panggil, adalah sama dengan tekanan di omboh 2. Alright, tekanan dia sama. Yang berbeza dia adalah luas permukaan. Bila luas permukaan berbeza, nisbah itu menyebabkan berlakunya perubahan dari segi daya yang boleh diangkat di omboh yang besar. Kecil dikenakan sini. Cuma ada satu lagi prinsip ataupun yang perlu kamu tahu ialah bila kita tekan ni ke bawah, dia akan melibatkan isi padu cecair itu dipindahkan ke isi padu ke omboh yang kedua ni. Jadi dari segi logiknya, kalau kamu tengok omboh yang kecil ni, bila kita tekan dia ke bawah, katakanlah cikgu letak simbol yang pergerakan dia ke bawah itu adalah H. H1 katakanlah 10 cm. Kita tekan ke bawah. Bermaksud bila naik di sini, bila tekan sini akan naik. H2 ini, H2 dia punya kenaikan dia mesti lebih rendah daripada 10 cm. Kenapa jadi macam tu? Okay, kenapa jadi macam ni? Disebabkan oleh isi padu dia. Tengok isi padu yang kecil, bila kita tekan, dia nak pindahkan ke satu yang besar, maka dia akan menghasilkan kenaikan yang lebih rendah. Sebab isi padu yang pergi sama. Daripada omboh 1 ke omboh 2, isi padu dia adalah sama. Maka kenaikan dia di H2 ni akan lebih rendah daripada kenaikan di H1. So di sini ni kita akan dapat satu lagi formula, yang mana kalau kita nak kira berapa kenaikan ini, kita akan dapat, sebab dia melibatkan isi padu isi padu V1 ni sama dengan V2, maka V tu ialah AH1 sama dengan A2H2. Okey, ini lagi satu formula untuk kita dapatkan berapa ketinggian ataupun pemindahan, ataupun berapa, kalau turun dekat A1 tu berapa cm dia turun lah, kat sini dia naik berapa cm. Dan kita nampak dah, kalau sini turun banyak, sini mesti naik sikit saja, sebab isi padu tu dipindahkan ke kawasan yang lebih besar. Contoh macam ni lah, contoh mudah contoh mudah. Kita ada satu bikar penuh dengan air, katakan 10 ml. Kita pindahkan ke bikar yang besar. Okey, kalau tinggi tadi, katakan sini tinggi dia adalah katakan 5 cm. Bila kita tuang dalam ni, disebabkan bekas dia ni luas permukaan dia besar, maka air tu mungkin besar ni je. Ini kekal 10 ml, tetapi ketinggian dia telah pun mengecil. Alright, itu je konsep dia, mudah. Bermaksud daripada sini kita dapat satu lagi formula yang mana cikgu dah sebut tadi. Okey, ini formula yang pertama, sangat penting. Tekanan di omboh 1 sama dengan tekanan di omboh 2, dan menghasilkan formula F1 over A1 ini sama dengan F2 over A2. Bermaksud tekanan ni, ini adalah hasil tekanan sama dengan ni. Dan satu lagi formula adalah berkaitan dengan berapa kenaikan. Kalau kita tekan di A1 ke bawah, berapa kenaikan di A2, iaitu H2. Maka kita dapat 3 formula penting untuk tajuk prinsip Pascal ni. Okey, next. Jadi sebenarnya rumus ini dah pun cikgu dah terangkan tadi. Terhasil lah formula ini. Inilah yang dikatakan sebagai rumus prinsip Pascal. Jadi nilai faktor penggandaan ini yang menyebabkan sebenarnya daripada formula tadi tu kita boleh keluarkan, kalau kita nak cari berapa daya yang berlaku di A2 F2 itu, dia adalah A2 perkan dengan A1 darabkan dengan F1. Ini hasil daripada formula tadi, senang je. F1 over A1 sama dengan F2 over A2. Kita pusing-pusing formula ni, last jadi macam ni. Ini adalah faktor nilai gandaan dia. Nilai gandaan itu bergantung pada luas permukaan. Okay, kalau kamu tengok, inilah dia punya faktor ataupun dia punya faktor penggandaan itu. Yang mana kita ambil nilai luas bagi omboh 2, kita bahagikan dengan omboh 1. Memang senang. Serta.
Okey, seterusnya kita pergi kepada aplikasi prinsip Pascal. Ini yang penting. Kita dah buat calculation. Kita dah tengok macam mana nak calculate. Lepas tu kita akan buat tengok apa yang kita apply menggunakan prinsip Pascal ini. Okey, dia cikgu dah sebut tadi dia menggunakan dalam sistem hidrolik. Sistem hidrolik ni kamu tengok banyak tempat lah. Contohnya, benda yang korek-korek tu. Apa nama dia? Subhanallah. Contohnya di dalam excavator, excavator ataupun banyak lagi sistem hidrolik yang kamu tengok. Contohnya dekat pintu bas pun guna sistem hidrolik. Banyak lagi. Ada guna pneumatik. Pneumatik menggunakan angin. Kalau hidrolik ni menggunakan cecair. Okey, tak apa. Antaranya adalah brake. Mari kita tengok ni brake. Okey, sekarang ni kita nak tengok aplikasi prinsip Pascal dalam brake kereta kita, yang mana ada dua sistem. Biasanya kalau tayar depan, kita akan menggunakan brake disc. Okey, kita akan guna brake disc ataupun brake cakra lah bahasa Melayu dia. Brake disc ini kamu pernah nampak. Kalau di belakang kita akan pakai brake drum. Okey, brake drum. Okey, yang ni mungkin kamu tak pernah tengok lah. Kalau buka dia, kita akan nampak dia ada spring, dia ada piston kecil yang ada dalam tu. So bila kita tekan brake, dia ada satu silinder induk kat sini. Ini yang kita namakan sebagai piston yang pertama lah. Maka tekanan itu akan dipindahkan melalui pipeline ini. Okey, pipeline ini dia akan pergi ke semua arah ke empat tayar. Okey, yang mana yang depan dia akan pergi kepada piston untuk kiri dan kanan itu untuk menekan brake disc tadi dia akan tekan. Tapi yang di belakang ni dia akan pergi kepada tengah ni untuk menolak, kita panggil dia brake pad ataupun kasut brake. Dia panggil dia brake pad. Okey, yang ni kamu pernah tengok lah dekat iklan-iklan tepi jalan tu dia tulis. Okey, bila kita tekan, daya yang dikenakan ke atas cecair ni, dia akan dipindahkan secara seragam ke dalam pipeline ataupun saluran pipe ini dan dipindahkan pula kepada silinder. Dia panggil silinder hammer. Subhanallah. Nama dia lah apa? Padahal slave, bahasa Inggeris dia slave cylinder. Okey, maksud dia buat kerja sebab tu jadi hamba kot. Allah. Okey, jadi bila kita tekan itu dia akan pindahkan. Ini aplikasi dia. Calculation dia kita kira kemudian. Okey, seterusnya kita tengok aplikasi yang seterusnya iaitu menggunakan jet hidrolik. Ini jet hidrolik. Banyak kita nampak dekat bengkel-bengkel. Jadi yang ni yang paling ketara kita nampak macam mana kita dapat pindahkan daya yang kecil, okey, daripada formula tadi ni F1 over A1 itu dengan F2 over A2. Okay, sekarang ni kita nampak A1 ini dekat ombor yang kecil ni, dia akan memindahkan tenaga yang besar ataupun daya yang besar untuk mengangkat kereta ni. Di mana ni ialah A2. Ini adalah A1. Okey, kalau kita tengok bila kita tekan ombor ni ke bawah, isi padu yang dipindahkan sikit ataupun dia sebabkan dia kecil dia pindahkan kecil, maka dia ada dua valve kat sini, injap A dengan injap B. So injap B dia akan tertutup, injap A akan terbuka. So air pula dah. Minyak hidrolik ni dia akan masuk dan pergi ke ombor yang kedua ni. Maka dia akan menambahkan isi padu di sana, dia akan menekan ombor besar tu naik ke atas. Lepas tu kita nak tekan lagi sebab benda ni kita akan pemegang jet ni kita akan tekan berulang-ulang kali, atas bawah kan. So bila kita tarik ke atas untuk nak ni, injap valve A ni, injap A ni akan tertutup, B pula terbuka. So daripada tekungan bendalin ni dia akan masuk dan masuk semula ke piston A. Lepas tu kita tekan, B pula tutup, A pula buka. Bermaksud kita akan dapat satu lagi extra dia punya hidrolik punya liquid lah. Okay, masuk, tekan. Maka ni akan naik. Okay, ombor besar naik. Macam mana daya yang dihasilkan lebih besar, dia bergantung kepada nisbah daripada luas permukaan ombor piston 1 dan juga luas permukaan piston 2. Itu yang menghasilkan perbezaan daya. Tapi kena ingat, still konsep dia adalah tekanan 1 sama dengan tekanan 2. Jangan kata tekanan di yang kedua ni lebih besar. Tidak. Dia tekanan adalah sama. Yang membezakan adalah
daya yang dihasilkan daripada yang piston 1 daya kecil, tapi bila pergi piston 2 daya dia jadi besar disebabkan oleh luas permukaan dia yang lebih besar. Okey, itu je konsep dia. Kamu faham yang tu, cantik. Okey, terus kita pergi kepada macam mana kita nak buat calculation ini ataupun orang kata apa? Solution untuk kita kira macam mana daya yang dihasilkan combo yang kedua itu. Okey, mari kita tengok. Contoh ni Raja menunjukkan satu sistem hidrolik, hitungkan faktor penggandaan, dan yang kedua daya output F2. Okey, dia bagi luas, dia bagi ni. Senang lah formula dia. P1 sama dengan P2. Tak tulis yang ni pun tak apa Tapi bila buat calculation untuk ni, pastikan kamu tulis formula dulu. F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Tapi sebelum tu untuk calculation, ingat balik apa yang kita dah belajar sebelum ni, iaitu saya tak rela gagal ujian. Saya tak rela gagal ujian. Okey, saya tak rela gagal ujian ni apa? Yang pertama ialah senaraikan dulu. Senaraikan. Lepas tu kita kena tukar. Tukar ni apa maksud? Kalau dia dalam unit sentimeter, tukar kepada meter. Tukar kepada unit SI. Kalau dalam minit, tukar kepada saat. Contoh ada juga benda yang dalam degree Celsius, kita kena tukar kepada Kelvin. Itu maksud tukar. Lepas tu kita tengok rumus apa kita nak pakai. Last sekali kita ganti. Dan bila dah semua dah siap, ada dapat nilai, kita kena tengok unit dia. Okey, wajib unit ni, terutama paper 3 lah. So, saya tak rela gagal ujian bermaksud senaraikan, tukar, rumus, ganti dan unit. Ini kita dah bincang sebelum ni. Okey, jadi bila kita dah buat ni, kita dah senarai. Kita senaraikan dulu. Senaraikan dulu. Yang pertama adalah F1 dia bagi. F1 sama dengan 12 Newton. Lepas tu dia bagi A1. A1 sama dengan 10 cm square. Lepas tu apa lagi yang dia bagi? A2 dia bagi. A2 sama dengan 50 cm square. Dan F2 yang kita nak cari. Okay. F2 sama dengan apa yang kita nak cari tu. So bila kita dah ni nak tukar tak? Okay, dalam kes ni disebabkan oleh A dengan A ni, dia akan bahagikan. Sama macam kita tengok faktor penggandaan sebelum ni, centimeter square per ganda centimeter square, maka unit dia akan hilang. So tak perlu gantilah, tak perlu tukar kepada meter square, sebab unit dia dah sama. Kalau unit dia tak sama, kamu kena tukar. Okey, kita pergi pada rumus. Rumus apa kita nak pakai? Yang rumus yang cikgu tulis kat sini. Maka F1 sama dengan F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Jadi kalau kita nak dapatkan F2, A2 ni pergi sana. Maka kita akan dapat A2 perkan dengan A1. Dan kita akan darabkan dengan F1. Kenapa kita buat macam ni? Sebab kita nak cancelkan unit dia tu. A2 dia bagi apa? 50 cm square, kita bahagikan dengan 10 cm square, darabkan dengan daya dia adalah 12 Newton. So yang ni cancel out. Maka kita akan dapat 5 kali 12, kita akan dapat 60 Newton. Inilah daya F2 kita. Alright, jadi daripada satu daya yang kecil 12 Newton, kita dapat menghasilkan daya 60 Newton. Itu maksud dia telah pun menambahkan ataupun menggandakan daya yang daripada daya yang kecil 12 jadi 60 Newton. 5 kali ganda sebenarnya. Kalau kita tengok sebenarnya gandaan-gandaan ini dia adalah nisbah. Kalau kita tengok nisbah A2 perkan dengan A1, 50 bahagi dengan 10 sama dengan 5. So 5 ni adalah 5 kali ganda dia punya ni. Kalau 12 masuk, dia keluar 60 lah. Kalau masuk 100, dia keluar jadi 500. Sebab 5 kali ganda disebabkan oleh nisbah ataupun nisbah bagi daya luas 1 kepada luas 2 itu. Okey, itulah faktor penggandaan macam ni lah, A2 per A1. Faktor penggandaan dia juga dah 5, cikgu dah tunjukkan tadi. Last sekali, daya output dia adalah 60. Okey, boleh faham mudah je kan? InsyaAllah. Okey, kamu boleh tengok yang ni lagi sekali.
Macam mana kita buat calculation? Hasil dia asal daripada formula F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Okey, settle. Kita pergi pula kepada contoh yang nombor 2 ni. Seorang juruteknik ini mereka bentuk sebuah sistem brake hidrolik untuk basikal dia. Okey, lepas tu dia kata input yang mampu dikenakan oleh penunggang basikal ialah 60 Newton. Ni input lah, input maksud dia F1. Kita senaraikan dulu. F1 kita adalah 60 Newton dengan luas kereta rentas 0.8. A1 dia adalah 0.80 cm². Berapakah luas kereta rentas untuk memastikan daya membreak 840 Newton? So Newton tu lah F2, 840 Newton. Maka A2 sama dengan berapa? Kita dah senarai kan. Saya tak rela gagal ujian, ingat balik. Dah senarai. Lepas tu T tukar. Tak payah tukar sebab kita nak dapatkan dalam cm² juga. Lepas tu rumus kita nak pakai sama yang tadi. F1 over A1 sama dengan F2 over A2. Okay, sekarang ni dia nak cari A2 A2, kita letakkan A2 kat sini. Kita letak sana. Jadi A1 ni akan pergi sana, F2 kekal di situ, perkan dengan F1. Kenapa cikgu tulis macam ni? Cikgu lebih suka tulis macam ni sebab kita mudah untuk cancelkan dia punya unit. Okay, F2 kita ada, F2 adalah berapa nilai dia tadi? Okay, 840 bahagi 60 darabkan dengan luas permukaan satu kita iaitu 0.80 cm². Jadi sini Newton dengan Newton akan cancel out. Dah habis. So kamu akan dapat, tekan calculator, last kali kamu akan dapat 11.2 cm². Inilah A2. So kita akan dapat A2 sama dengan 11.2 cm. Settle. Okey, itu saja. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.